أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur 3 potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan, yaitu surah yang ke-25 di dalam Al-Quran, merujuk ayat 32, 33 dan 34, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين كفروا, dan berkatalah orang-orang kafir, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah, mengapakah tidak Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad jumlatan wahidah, secara serentak, secara sekaligus ataupun secara sekali turun. Kadzalika linusabbita bihi fuadak, yang demikian itu supaya kami menetapkan ataupun meneguhkan hatimu dengannya, yakni dengan Al-Quran. Warattalnahu tartila, dan kami telah membacakannya secara tartil, yakni secara berturut-turut dan benar. Wala ya'tunaka bimasalin, dan tiadalah sesekali orang-orang kafir mendatangimu wahai Muhammad bimasalin, dengan membawa misal-misal. Ada sesetengah terjemahan memaknakan bimasalin dengan sesuatu perkara yang pelik dan ganjil.
illa ji'naka bil haqq, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang lebih benar dan hak, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik tafsiran ataupun penjelasan. Allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, yaitu orang-orang yang akan dikumpulkan dan digiring ke neraka Jahannam dan diseret di atas muka-muka dan wajah-wajah mereka. Ulaika syarrum makanan, dan mereka itulah seburuk-buruk yang akan menempati neraka, wa adallu sabila, dan yang paling sesat jalannya. Baik, ini adalah merupakan ayat daripada surah Al-Furqan, merujuk ayat 32, 33 dan 34. Bagaimana kita melihat penafsiran kepada ketiga-tiga ayat tersebut? Di dalam tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menyebutkan waqala allazina kafaru laula nuzzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penerangan dan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat dan juga ciri-ciri manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang kafir. Selalunya sifat-sifat dan ciri orang-orang kafir yang sinonim, yang dekat dan akrab dengan mereka ialah suka menentang, suka melawan, suka mengingkari setiap arahan-arahan dan perintah daripada Allah dan juga utusannya, sama ada dari kalangan nabi-nabi dan juga rasul. Tetapi yang istimewanya di dalam ayat ini Allah menceritakan satu lagi sifat yang dipunyai oleh orang-orang kafir, iaitu sifat mereka yang suka mencampuri perkara-perkara ataupun hal-hal yang bukan menjadi urusan mereka. Hal tu sebenarnya bukan urusan mereka, tapi mereka suka campur. Ini antara salah satu sikap yang dijelaskan oleh Allah melalui ayat ini. Dan kita boleh melihat dengan begitu jelas dan terang melalui perkataan mereka. Laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir ni menyebut, mengapakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad dengan sekaligus, turun secara serentak, turun secara sekali turun. Yang ni sebenarnya bukan urusan depa pun. Hak menurunkan Al-Quran, hak menurunkan mana-mana kitab, hak menurunkan kalam dan firman-Nya bukan urusan orang kafir dan bukan urusan sesiapa pun. Ini adalah hak mutlak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah bentuk perkataan tersebut, bilakah penurunannya, itu adalah dalam bidang dan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, daripada pemaknaan tersebut disimpulkan, asal pertanyaan mereka ialah, mengapa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak diturunkan secara sekaligus, sama seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala tu sendiri yang pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalaulah dulu Allah yang sama, Tuhan yang sama pernah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi mengapa dulu Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa sekaligus, secara sekali turun serentak, tapi kenapa bab Nabi Muhammad ni tidak demikian?
Dan soalan yang kita boleh tarik berkenaan dengan kitab lain, kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ni tidak secara serentak sama seperti Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud dulu. Kitab Zabur dulu Allah yang sama jugalah yang turunkan kepada Daud, tapi serentak, tapi sekaligus. Dan mengapakah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sekaligus, sama juga seperti dia menurunkan kitab Injil kepada Nabi Allah Isa? Dengan kata lain, rangkuman daripada pertanyaan mereka, mengapakah Al-Quran ni yang Allah turun pada Nabi Muhammad tidak sama dan tidak seperti cara turunnya kepada nabi-nabi sebelum ni? Pasal apa dulu Taurat sekaligus, Zabur sekaligus, Injil sekaligus, tiba-tiba mai tang Al-Quran ni nak buat secara beransur-ansur, nak buat secara berperingkat-peringkat? Kenapa tak buat macam kitab-kitab samawi sebelum ni? Jadi inilah yang dimaksudkan tadi antara sifat mereka yang suka mencampuri hal dan perkara yang bukan urusan mereka. Itu adalah hak Allah, bagaimanakah bentuk, cara dan kaedah sesuatu firman tu nak diturunkan oleh Allah. Rentetan daripada perkara tersebut, kalaulah benda ini dibiarkan berlangsung dan berlanjutan, sebagai contoh, saya nak kemukakan beberapa perkara. Yang saya nak sebutkan ni bukan tafsir, tetapi adalah analisis kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan ini ada asasnya. Nanti saya sebut di belakang. Ini adalah salah satu contoh persoalan dan pertanyaan. Dan analisis kemungkinan yang kita boleh buat kalau benda ni dibiarkan berlarutan dan berlangsung ialah, kalaulah Allah menjawab persoalan ini, akan ada lagi kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang lain. Sebagai contoh, kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada setiap nabi, kepada setiap rasul adanya kitab masing-masing? Pasal apa seolah-olah macam Allah pilih nabi tertentu saja dia nak turunkan kitab? Sebagai contoh, dalam konteks pengajian kita tentang Islam, ada 4 kitab yang utama. Nabi Musa saja turun Taurat, Nabi Daud saja turun Zabur, Nabi Isa saja turun Injil, Nabi Muhammad turun Al-Quran. Pasal apa Allah tak turunkan kepada nabi-nabi lain pun ada kitab masing-masing? Pasal apa Rasul tu terima, Rasul ni tak terima? Pasal apa Rasul tu Allah turunkan, pasal apa Rasul ni Allah tak turunkan? Akan ada persoalan demikian atas dasar kemungkinan. Baik. Kemungkinan yang lain, kenapa Allah tak turunkan kitab yang sama kepada semua nabi dan rasul? Maksudnya setiap nabi tu turun kitab tu, spesies dia sama, ayat dia sama, kandungan dia sama, surah dia sama, bilangan dia sama. Mari nabi lain pun sama, mari nabi lain pun sama. Sekali pandang persoalan ni nampak macam tak masuk akal. Kenapa perlu menurunkan kitab yang sama, jenis yang sama berulang kali? Baik, saya sebut kemungkinan ni untuk kita keluar daripada konteks tafsir. Sebab apa? Kita tak mau menuduh satu-satu anggapan atau persoalan kepada sesuatu yang orang lain tak sebut. Al-Quran sebut, tanya soalan macam first tadi saja. Pasal apa Quran turun sekaligus? Kemungkinan ni saya sebut ada asas sebab ada golongan non-Muslim yang pernah menelefon saya tanya macam ni. Jadi ini ada asasnya macam seperti tadi, mereka tanya, pasal apa tak setiap Nabi turun kitab? Dan soalan yang kedua, mereka tanya, pasal apa tak turun kitab yang sama? Dan ini persoalan yang agak mengejutkan saya. Kalau sekali imbas kita akan kata, pasal apa perlu setiap Nabi, setiap Rasul turun kitab yang sama? Dah benda tu sama. Dia kata macam ni, Ustaz. Bila saya dengar video dan kuliah Ustaz tentang sejarah penurunan Al-Quran ni, menceritakan bahawa kitab-kitab sebelum ni pernah berlaku penyelewengan. Kan dalam Quran cerita Taurat ni ada unsur penyelewengan, kitab Injil ada unsur penyelewengan.
Jadi maksud saya kenapa tak turunkan kitab yang sama? Contohlah kita kata zaman ni, waktu ni turun kitab hak betul. Tiba-tiba nak mari Nabi lain, Rasul lain, tengah-tengah tu berlaku seperti yang kita sebut tadi. Berlaku seleweng, orang tu tambah, orang ni tambah. Jadi bila mari Nabi baru, turun pula menetapkan hak ni hak betul sama seperti sebelum ni. Hak mana terseleweng tu tak boleh pakai. Jadi nak mari pula hak lain pula, mesti celah tu ada seleweng, dia fikir macam tu. Jadi mari pula menetap hak tu tengah-tengah tu seleweng. Kalau ada tambah ayat, ni hak sebenar. Kalau ada kurang ayat, ni hak sebenar. Oh, kita sampai tak terfikir macam tu, tapi mereka boleh fikir nak tanya macam tu. Baik, ayat ni menunjukkan ini bukan urusan mereka. Tapi walau bagaimanapun mereka bertanya tu tak ada masalah lah. Sebab mereka non-Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bagi persoalan ini. Apa dia? Allah menjawab dan menegaskan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur, jelas. Secara berperingkat-peringkat, jelas. Dalam istilah agama disebut tadarruj. Turun secara peringkat-peringkat, secara beransur-ansur. Dalam Inggeris disebut reveal gradually. Turun peringkat-peringkat. Baik, selama hampir masa 23 tahun. Rumusan mudah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Walaupun ada ulama-ulama yang menyebut konteks sebenar ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi digenapkan jadi 23 tahun. Yang mana Al-Quran ini diturunkan mengikut konteks yang bersesuaian dengan kejadian-kejadian tertentu. Sesuatu ayat turun dengan peristiwa-peristiwa tertentu sebelum ayat turun, dengan event-event tertentu sebelum ayat turun, yang ada kaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran ini juga diturunkan oleh Allah berupa hukum-hukum tertentu yang bersesuaian, yang diperlukan oleh umat manusia. Secara umum tidak kiralah hukum-hukum tersebut mengandungi perintah-perintah daripada Allah ataupun mengandungi larangan-larangan daripada Allah. Tujuan dia tiada lain dan tiada bukan ialah untuk memberikan ketetapan, kekuatan, peneguhan pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada hati jiwa-jiwa umat-umat Islam berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi inilah sebab kenapa Allah menurunkan Al-Quran ini secara berperingkat. Dan kita faham bahawa kitab-kitab sebelum ini dia punya orientation terhadap Nabi-Nabi dan Rasul lebih kepada amat skop kecil dia. Maksud saya setiap Nabi yang diturunkan kitab ini hanya just untuk umat masing-masing, kaum mereka sahaja. Contoh Taurat Nabi Musa kepada Bani Israel, Zabur kepada Bani Israel, Injil kepada Bani Israel. Tetapi sifat Al-Quran berbeza. Sebab dia yang last, dia yang terakhir, sifat dia keseluruhan kepada umat manusia. Jadi Al-Quran ni kitab yang paling last, firman Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita boleh ambil peringatan di sini ialah tentang hujah-hujah yang dikemukakan. Kalau kita lihat hujah-hujah ini bukan datang secara sebarangan, bukan dari kalangan orang-orang yang biasa. Hujah-hujah ini mungkin nampak hebat, hujah-hujah ni mungkin nampak wow di kalangan orang-orang yang jahil tentang ilmu Al-Quran dan wahyu Al-Quran. Mereka akan rasa, oh betul juga tanya lagu tu, betul juga tanya lagu ni, pasal apa? Dan jawapan-jawapan yang Allah berikan terhadap respon persoalan mereka ni jelas menyundukkan kepada kita bahawa apa? Bahawa Allah dengan jelas nak tutup rapat-rapat perkara-perkara yang tidak patut difikirkan, perkara-perkara yang tidak baik difikirkan terhadap Al-Quran dan kitabnya itu sendiri. Jadi sebab tu mari persoalan ayat Al-Quran turun, Allah jawab. Mari persoalan ayat Al-Quran turun, Allah jawab.
Jadi tak mau bagi buka benda ni besar-besar yang mana memberikan peluang kepada orang fikir yang bukan-bukan, fikir macam mana nak menjatuhkan, fikir bagaimana nak merosakkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Allah tutup terus dengan jawapan-jawapan yang diberikan. Samalah seperti Allah sebut dalam firman dia. Buka surah yang ke-17 dalam Quran, surah Al-Isra ayat 106. Ayat 106 firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan faraqnahu. Baik, kita akan bincang tentang kalimah faraqnahu sekejap lagi. Ayat di sini bermaksud, dan Al-Quran ini kami turunkan secara beransur-ansur. Allah habaq, secara berperingkat-peringkat. Tujuan dia apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Supaya kamu, wahai Muhammad, membacanya dengan perlahan-perlahan kepada manusia. Membacanya dengan perlahan-lahan kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami menurunkan Al-Quran ini bahagian demi bahagian. Baik, tujuan dia apa? Sebelum tu kita ambil poin pada faraqnahu. Sebab ada dua kelompok, dua golongan ulama yang baca dengan cara yang berbeza. Walaupun kalimah asal tu faraqnahu. Ada ulama yang baca takhfif dan ada ulama yang baca tasydid. Kalau baca takhfif macam ayat asal dalam Quran, wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran ni kami turunkan beransur-ansur, bermaksud Al-Quran ni diturunkan daripada alam yang atas, iaitu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang paling rendah. Kemudian diturunkan secara berperingkat, secara tadarruj kepada Nabi Muhammad dalam tempoh 23 tahun tu. Tu makna dia kalau baca secara takhfif. Tapi ada ulama yang baca secara tasydid. Dia bubuh syaddah atas ra tu. Jadi bacaan dia wa Qur'anan farraqnahu. Hak asal tadi wa Qur'anan farraqnahu. Yang ni ada tasydid, farraqnahu. Kalau baca tasydid, makna dia Al-Quran ini dibacakan satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat, supaya dapat diberikan penafsiran dan penjelasan yang lebih baik kepada manusia. Itu cara Al-Quran diturunkan. Baik. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang demikian itu supaya kami meneguhkan, mengukuhkan dan memperkuatkan hati kamu dan jiwa kamu dengan Al-Quran. Jadi nak memperkuatkan hati dan jiwa manusia dengan Al-Quran ni, baca perlahan-lahan, baca satu persatu, baca ikut peringkat-peringkat. Lebih mudahkan kefahaman kepada manusia untuk mengikat hati mereka. Warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Apa dia yang dimaksudkan dengan tartil? Al-Imam Ibn Katsir telah mendatangkan dua pendapat dan pandangan daripada ulama. Pertama ialah pandangan daripada Imam Qatadah. Imam Qatadah menjelaskan yang dimaksudkan dengan tartil ialah menjelaskan, iaitu satu penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Maksudnya warattalnahu tartila dari sudut pandang Imam Qatadah, dan kami membacakan Al-Quran itu kepadanya berserta dengan penjelasan yang jelas. Itu Imam Qatadah. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Ibnu Zaid. Ibnu Zaid mengatakan bahawa kalimah tartila itu adalah merujuk kepada penafsiran. Kami membacakan Al-Quran kepadanya, yakni kepada Muhammad, dan kami menafsirkan ayat demi ayat dengan sejelas-jelasnya. Baik, itu yang pertama. Kita bergerak ke ayat yang kedua.
Dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebut wala ya'tunaka bimasalin. Wala ya'tunaka bimasalin. Dan tiadalah sesekali orang-orang kafir itu mendatangi kamu wahai Muhammad. Tiadalah orang kafir itu datang ataupun mai dekat Nabi Muhammad bimasalin, dengan membawa misal-misal, atau sebagaimana yang saya sebut, ada setengah terjemahan dengan membawa sesuatu yang ganjil dan pelik. Apa dia misal-misal, apa dia sesuatu yang ganjil atau pelik? Mereka ni mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa dakwaan-dakwaan yang tidak benar tentang Al-Quran, membawa tuduhan-tuduhan yang tidak berasas tentang Al-Quran, membawa perkataan-perkataan yang dilemparkan secara tidak ada asas sama sekali. Seperti ucapan-ucapan di awal tadi, mari merapu, mari merabang semata-mata nak menjatuhkan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila keadaan demikian berlaku, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran serta penjelasan. Macam ni. Dalam ayat ni Allah nak bagi tahu bahawa tidaklah sesekali orang-orang kafir ini datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa sesuatu. Sesuatu tadi berupa yang kita sebutkan tadi. Wak mari tuduhan, wak mari dakwaan, wak mari lemparan kata-kata yang tak ada asas. Jadi bila mereka datang tu semata-mata nak menyanggah apa? Nak menyanggah kebenaran Al-Quran dan nak menyanggah kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah habaq, dia akan mendatangkan dari sudut respon balas daripada Allah jawapan ke atas persoalan mereka dengan perkataan-perkataan yang lebih benar, yang lebih tepat, yang lebih terang, yang lebih jelas, yang jauh lebih fasih daripada ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan mereka. Dan ini jugalah yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang besar, iaitu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, salah seorang sahabat besar, berkaitan dengan firman Allah yang disebutkan ni, iaitu apa dia? Wala ya'tunaka bimasalin. Wala ya'tunaka bimasalin menurut Sa'id bin Jubair ialah perkataan-perkataan ataupun dakwaan yang dibawa oleh mereka semata-mata nak menjatuhkan reputasi dan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak menjatuhkan reputasi dan kredibiliti firman Allah tu sendiri, iaitu Al-Quran. Mereka nak sanggah Nabi Muhammad dengan bawa hujah dan perkataan demikian, mereka nak sanggah firman Allah Al-Quran dengan kenyataan demikian. Itu tujuan mereka datang, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Imam Sa'id bin Jubair menyebutkan dalam hal tersebut tidak dapat tidak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikatnya yang mulia, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, untuk menyampaikan amanahnya berupa ayat-ayat Al-Quran yang berisikan jawapan-jawapan terhadap persoalan mereka. Tujuan mereka jelas nak jatuhkan Nabi, tujuan mereka jelas nak melecehkan ayat-ayat Allah. Dan Allah juga akan membalas respon tersebut. Dia akan turunkan wahyu kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk jawab balik, jawab balas kepada hujahan-hujahan dan tomahan-tomahan daripada mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa isu dan persoalan ini begitu besar. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara kecil, kerana soal meremehkan perkataan Allah, soal meremehkan Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan perkara kecil.
Atas sebab itulah Allah sentiasa menurunkan ayat-ayat yang berupa balasan-balasan jawapan kepada setiap persoalan mereka. Satu hal. Dan juga setiap ayat yang turun ni nak menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Mereka tuduh Muhammad ni bukan Nabi, Muhammad ni bukan Rasul. Bahkan bukan je menafikan kedua-dua hal tu, bahkan banyaknya lemparan dan tomahan yang kita tengok dalam sejarah dan sirah Islam tu sendiri. Bukan setakat nafi Muhammad hang bukan Nabi, bukan setakat nafi Muhammad hang bukan Rasul, tapi mereka topak, mereka tambah dengan tuduhan-tuduhan hak tak ada asas. Muhammad orang gila, pernah dituduh pada Nabi? Ya. Muhammad ahli sihir, pernah dituduh pada Nabi. Muhammad kurang siuman, Muhammad gila perempuan, Muhammad gila kuasa. Apa tuduhan yang tak pernah mereka bagi pada Nabi? Semata-mata nak jatuhkan Nabi. Tapi turunnya ayat-ayat Quran dari satu sisi tertentu, sudut tertentu, Allah nak menunjukkan kemuliaan Muhammad tu di sisi dia. Sebab itulah banyaknya turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita tengok konteks ayat turun. Ada ayat Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad pada waktu pagi. Ada yang turun pada waktu petang. Ada Quran turun pada waktu siang. Ada ayat Quran turun pada waktu malam. Ada ayat Al-Quran turun waktu Nabi dalam safar. Apa dia safar? Waktu berjalanan, waktu bermusafir. Dan ada ayat Al-Quran yang turun sewaktu Rasulullah duduk menetap di suatu tempat, tak kiralah Mekah ke Madinah ataupun di antara keduanya. Ada ayat Al-Quran yang turun pada Nabi pada musim sejuk. Ada ayat Quran turun pada Nabi pada musim panas. Ada ayat Al-Quran turun pada Nabi sewaktu Nabi sorang-sorang bersendirian. Ada ayat Quran turun waktu Nabi dengan sahabat atau individu-individu lain. Ini telah dicerakinkan dengan sempurna oleh ulama-ulama dalam satu ilmu khas dipanggil ulumul Quran. Inilah nak menunjukkan bahawa Quran ini adalah satu kalimah yang agung, firman Allah yang agung, dan kemuliaan Rasulullah itu sendiri. Dan ini berbeza dengan cara turunnya kitab-kitab sebelum ni yang mereka dakwakan tadi. Sebelum ni turun sekaligus saja. Bila sekaligus ni time frame dia tu limitation, terhad. Waktu tu saja. Kalau tahun tu, kalau pukul tu, kalau masa tu, kalau time tu dah. Tak ada macam hak ulama pecah-pecah tadi, musim panas, musim sejuk, siang, malam tadi. Itu kelebihan Al-Quran. Dan ni juga menunjukkan kemuliaan Nabi ketimbang ataupun berbanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Sebab tu Imam Ibn Katsir menyebutkan lagi sebagai contoh. Imam Ibn Katsir sebut Al-Quran ini adalah kalimah firman Allah yang paling agung, dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasulnya yang paling agung. Sebab Al-Quran ini ada dua ciri penting, dua sifat penting kekhususan dia. Apa yang Ibn Katsir sebut dalam tafsir dia? Dua ciri penting dan sifat penting. Pertama, baik, ciri ataupun sifat kekhususan Al-Quran yang pertama ialah dari satu sudut Al-Quran ini berasal daripada alam yang tinggi yang kita sebut Al-Mala'ul A'la, iaitu daripada Lauhil Mahfuz. Kalam ini diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia. Ni sekaligus, betul. Hak ni sekaligus. Daripada Mala'ul A'la, Baitul daripada Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia yang disebut pada malam Lailatul Qadar tu, hak tu sekaligus. Ciri dan sifat kekhususan yang kedua, daripada langit dunia Baitul Izzah ni diturunkan pula kepada Nabi Muhammad dengan ciri yang berbeza daripada sebelumnya. Hak sebelumnya turun sekaligus, tapi nak hantar kepada Nabi Muhammad, nak habaq kepada Nabi Muhammad ni, dia turun secara tadarruj. Kata sikit-sikit, satu-satu, berperingkat. Ada tahap-tahap dia. Sesuai dengan kenapa ayat itu perlu diturunkan untuk satu-satu keadaan ataupun situasi. Itu dia. Dan Imam An-Nasa'i juga telah menyebutkan
satu riwayat ataupun sanad yang ada hubungannya dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, bahawa dia menyebutkan hampir perkataan yang sama. Hampir perkataan yang sama, bahawa Al-Quran ni turun secara sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berperingkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu dia membacakan dua ayat ini. Ayat apa? Furqan 33, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan dia baca satu ayat lagi yang saya sebut dalam surah Al-Isra 106 tadi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Baik, ayat yang terakhir. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Yaitu orang-orang kafir, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, yang mana mereka ini akan dikumpulkan di akhirat kelak dan diiring ke neraka jahanam, lalu diseret di atas wajah-wajah dan muka mereka. Ulaika syarrum makanan, dan mereka itulah seburuk-buruk tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam, wa adallu sabila, dan jalan yang paling sesat. Ini adalah merupakan gambaran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang kafir yang menyanggahi Rasulullah, yang menyanggahi Allah Subhanahu wa taala ini, bila mereka ni dikembalikan semula kepada Allah di mahsyar dan di akhirat kelak, Allah akan menetapkan mereka pada satu keadaan yang seburuk-buruknya, satu tempat yang sejelek-jeleknya. Ni Allah sendiri cerita yang mana bagaimana buruknya mereka, bagaimana jeleknya keadaan mereka. Mereka ini akan diiringi oleh malaikat-malaikat Allah untuk masukkan mereka, sumbat mereka dalam neraka jahanam, yang mana mereka akan diseret di atas wajah-wajah dan muka mereka. Itu keadaan cara mereka ni dibawa oleh malaikat menuju ke neraka jahanam. Berkaitan dengan ayat ini, ada satu hadis yang sahih yang dinisbahkan kepada sahabat besar, salah seorang maula Rasulullah, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni salah seorang maula. Kita anggap maula ni macam pembantu kepada Rasulullah. Apa yang Anas bin Malik ni cerita? Anas bin Malik dia sebut bahawa suatu ketika ada seorang lelaki ni datang jumpa dengan Rasulullah. Ada seorang lelaki datang jumpa dengan Rasulullah berkaitan dengan ayat tadi. Jadi lelaki ni tanya apa dekat Nabi? Wahai Rasulullah, bagaimanakah hal demikian boleh terjadi? Iaitu orang-orang kafir ni akan diseret masuk dalam neraka jahanam, yang mereka ni akan diseret dengan berjalan di atas wajah-wajah dan muka mereka. Lagu mana tu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, respon daripada pertanyaan dan persoalan tadi. Rasulullah menyebut sabdaan dia, innallazi amsyahu ala rijlaihi qadirun an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan pencipta kepada kita semua, dialah yang menjadikan ataupun memperjalankan orang-orang tersebut ala rijlaihi, di atas kedua kakinya dulu. Bahasa mudah, bahasa orang kampung, Allah tulah, Tuhan tulah yang dulu yang memberi kudrat kepada dia, memberi kuasa kepada dia untuk dia waktu atas dunia dulu berjalan di atas dua kaki dia. Qadirun, Tuhan yang sama, zat yang sama tulah yang mampu dan berkuasa an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah, untuk menjadikan mereka ni diseret berjalan di atas muka-muka dan wajah mereka pada hari kiamat kelak.
Dengan kata lain, nak bagi ringkas, Tuhan yang sama jugalah hak dulu waktu atas dunia, Tuhan tu bagi kuasa kudrat kat mereka boleh berjalan atas dua kaki dia. Di akhirat besok, Tuhan yang sama jugalah yang mampu untuk melakukan mereka ni berjalan ataupun diseret di atas wajah-wajah dan muka-muka mereka di hari kiamat kelak. Jadi hal yang sama, hal macam ni juga disebutkan oleh tiga imam besar, Imam Mujahid, Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah. Dan dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, tidak ada seorang ulama pun yang meriwayatkan ini lebih daripada seorang. Maksudnya ramai ulama lain pun selain tiga nama yang dia sebut ni banyak meriwayatkan kisah ini. Ni nak menunjukkan bahawa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan apa saja, walaupun secara logik dan secara rasional kita tak boleh nak fikir. Benda ni sememangnya jauh daripada kita. Alam akhirat kita tak pi lagi, kita tak sampai lagi. Lepas tu benda hak diceritakan tu pula jalan atas muka, kalau jalan atas kaki ke. Kan besok ada banyak lagi jenis orang kata orang akan berjalan di atas perut-perut mereka. Lagu mana orang berjalan atas perut? Kalau nak fikir logik kita memang tak sampai. Dan sebab itulah kebanyakan kalau ulama-ulama, guru-guru ni dia pesan. Dia pesan pada kita kalau berbicara mengenai keadaan-keadaan manusia-manusia yang akan ditimpakan ke atas mereka di akhirat kelak dalam bentuk hukuman-hukuman. Kan bila ulama-ulama baca hadis, ahli-ahli neraka ada jenis lagu ni, ahli-ahli neraka ada jenis lagu ni, kan gambaran dan neraka ada jenis hak tubuh ahli neraka ni bukan kecil, besar-besar dak bahu mereka di antara ni ke ni. Jadi kita hak dengar ni kadang-kadang bila dia mari jadi ai tu dak kan kata, takkan dah, pasal apa nak buat ahli neraka ni besar-besar pula, bahu ke bahu berapa jauh perjalanan, kita jadi tak pun itulah yang diberitakan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis. Panjang umur ke pendek umur kita akan lalu semua benda tu, boleh lihat sendiri. Akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa imma disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira saya berhenti setakat ni dulu. Mudah-mudahan ayat ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi kita untuk sama-sama lebih memuhasabah diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengelakkan diri daripada perkara-perkara utama yang disebutkan tadi. Apa dia perkara utama? Jangan fikir benda yang bukan-bukan. Jangan fikir benda yang tak patut. Jangan fikir-fikir dengan logik dan rasional semata-mata nak menentang hujah-hujah Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan lebih jauh, kita hendaklah sentiasa mempertingkatkan rasa keimanan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya, dan sentiasa buat diri kita ni mengikuti hukum-hukum dan syariat yang ditentukan oleh Allah, sama ada perintah-perintah dia ataupun larangan-larangannya, dan sentiasalah melakukan hubungan yang baik dari sudut silaturrahim sesama makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memperlakukan mereka tidak kira dalam hal keadaan sekalipun sebagaimana yang dituntut oleh Allah, iaitu berlaku adil dah di dalam semua perkara dan berlaku adil dah terhadap semua manusia. Jadi saya berakhir di sini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.